Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selamat berjumpa kembali di tahun 2024. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam video pertama untuk tahun ini, saya nak ceritakan kepada anda tentang satu servis ataupun satu aplikasi inilah yang ada di dalam internet ni yang membolehkan anda untuk menghasilkan gambar dokumen pengenalan diri palsu. Tu dia. Saya ulang lah. Gambar dokumen pengenalan diri palsu. Jadi untuk contoh yang saya nak tunjukkan kepada anda dalam video ni, saya telah gunakan servis tersebut untuk nak menghasilkan gambar kad pengenalan depan dan juga belakang serta gambar pasport yang saya dah masukkan dengan maklumat-maklumat palsu dan juga gambar wajah saya. Okey, sebelum saya teruskan, saya nak tekankan dekat sini lah. Servis ni, dia tak akan berikan kepada anda pasport ataupun kad pengenalan fizikal. Anda tak akan dapat benda tu semua. Dia hanya akan hasilkan gambar sahaja. Okey, apa maksud dia? Cerita dia macam ni. Okey, first kali anda kena tahu lah, servis ni dia bukan bagi kat anda gambar macam contohnya IC yang tiba-tiba 4 segi IC. Dah, dia tak buat macam tu tau. Dia buat benda yang jauh lagi advance. Bila anda masuk dalam sistem tu, anda boleh isikan sebarang maklumat yang anda nak. Maklumat tu semua dia akan letak ikut format kad pengenalan negara kita ni. Kad pengenalan kan Malaysia kan dia punya format macam nama lah, nombor IC dan sebagainya, alamat semua tu dah ada. Kita isi sahaja semua tu mengikut kotak-kotak yang diberikan. Kemudian kita boleh generate gambar tu. Dan kita boleh kata dekat dia, kita boleh pilih dekat situ lah, kita boleh pilih dalam sistem tu sama ada kita nak suruh dia letak kad pengenalan dengan maklumat tipu tadi tu, duk ada kat atas lantai ke, duk ada kat atas meja ke, duk ada macam kita tengah duk pegang dengan tangan. Kan ada gambar macam kita ambil dengan handphone, kad pengenalan tu kita kepit je ni, kita ambil gambar so nampak tangan separuh kan. Semua boleh dibuat. Tu dia. Dan apa yang menariknya adalah ni memang menarik tau. Dekat kad pengenalan kita kan ada gambar depan dan gambar belakang lah. Gambar belakang tu anda juga boleh masukkan tanda tangan macam ketua pendaftaran negara mana yang anda nak. Macam contohnya kita ada jenis-jenis tanda tangan kat belakang mengikut siapa yang jadi ketua pendaftaran negara pada waktu tu. Suka hati anda. Cari saja dia punya tanda tangan tu dekat internet, anda upload kat situ, dia akan ambil sign tu, dia akan letak kat belakang tu. Tu dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan apa yang menariknya adalah anda jangan salah faham tau. Sistem ni dia bukan hanya boleh buat untuk negara Malaysia sahaja. Dia boleh buat untuk bermacam-macam negara yang ada dekat atas muka bumi ni. Tak kira lah Amerika Syarikat ke, negara-negara Eropah ke, semua ada. Kalau untuk Malaysia, dokumen yang boleh dihasilkan adalah kad pengenalan iaitu depan dan juga belakang serta pasport Malaysia. Untuk negara lain, saya tengok dekat situ ada setengah negara tu dia boleh hasilkan bermacam lagi dokumen pengenalan diri. Contohnya, dia ada pasport. Lepas tu dia ada macam dia punya kad pengenalan untuk negara tu. Lepas tu dia ada lesen memandu. Lepas tu ada dokumen lain. Macam-macam ikut apa yang negara tu ada. Tu dia. Dahsyat tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi apa yang saya dah buat adalah saya gunakan servis tersebut. Saya memang saya pakai. Saya cakap terus terang. Memang saya gunakan servis tersebut. Saya isikanlah maklumat tipu. Saya guna nama pendakwah teknologi untuk kad pengenalan dan juga pasport. Alamat saya pakai alamat pengguna MCMC kat saya berjaya tu. Saja letak kat situ kan. Lepas tu nombor IC tu saya reka lah suka hati saya kan. Letak lah 23 apa kan suka hati. Itu sebenarnya itu adalah tarikh channel YouTube pendakwah teknologi ni dibuat kan. So saya bubuh semua benda tu. So, bila saya dah ada maklumat tu semua, saya suruh dia generate, dia akan tunjuk dekat saya dulu. Saya kata, okey, gambar ni memang betul. Maka saya boleh pilih keadaan bagaimana gambar dokumen tu diambil. Lagi sekali, saya tekankan, anda tak akan dapat pasport sekeping ke ataupun gambar kad pengenalan. Anda tak akan dapat benda fizikal. Tak ada. Dia bagi gambar semata-mata. Dan dia bukan bagi gambar macam scan copy tau. Gambar tu memang dia akan letak, macam yang saya kata tadi, atas lantai ke buku dan sebagainya. Anda boleh pilih nak letak dalam keadaan apa. Itu yang dahsyatnya. Jadi mungkin anda terfikir kata, untuk apa saya nak ada gambar kad pengenalan duduk atas lantai semua? Ni saya cerita dekat anda. Saya bagi dekat anda satu contoh lah. Macam baru-baru ni saya, tahun lepas lah, saya ada buat kerja dengan MCMC di mana saya pergi ke Langkawi kan. So bila pergi ke Langkawi, saya sewa lah kereta dekat sana. Dari bila duk sewa kereta semua tu, kita pergi sign semua benda. Dan last kali, dia akan minta saya bagikan salinan kad pengenalan. Jadi apa yang menariknya adalah, orang yang nak bagi sewa kereta tu, dia suruh saya hantar salinan kad pengenalan tu melalui WhatsApp. Dia suruh saya ambil sendiri. Dia kata, nanti abang ambil lah kad pengenalan, hantarlah ke WhatsApp kan. Dia tak minta tau kad pengenalan fizikal saya. Dia suruh saya hantar ke WhatsApp. Jadi apa yang saya buat adalah, saya akan bawa keluar kad pengenalan saya. Saya akan letak kat atas meja ke apa ke, masa saya dah balik ke hotel ke apa kan.
Saya ambil gambar dengan handphone saya, kad penalan depan, kad penalan belakang. Lepas tu saya hantarlah kat WhatsApp. Itulah dia. Sebenarnya itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kenapa saya nak buat video ni? Saya buat video ni supaya video ni akan menjadi, orang kata apa, sebagai satu pembuka mata kepada kita semua, terutamanya yang ada kat Malaysia ni, agar kita tidak menjadi mangsa penipuan, mangsa scam dan mangsa apa sahaja. Kenapa saya kata macam ni kan? Okey, ni saya bagi dekat anda satu contoh lah, salah satu masalah scam yang berlaku. Sebab sebelum ni kan saya kata dekat anda, saya ada buat kerjasama dengan MCMC untuk nak bercerita pasal scam. Kalau anda masuk dekat dalam Facebook tu dan anda carilah semua Facebook page yang bercakap tentang scam, di mana orang kongsikan isu-isu scam yang mana mereka kenal dan sebagainya kan. Ramai orang yang kena scam ni, biasanya dia melibatkan transaksi pembelian. Contoh lah, ni saya ambil satu contohnya. Ada orang perempuan ni, dia nak beli barang kemas. So, dia nampak advertisement tu dekat dalam Facebook Marketplace. Barang kemas lelong lah contohnya kan. Jadi, bila dia berhubung dengan orang yang menjual kononnya barang kemas lelong tu, apa yang orang tu buat adalah, dia akan cakap, dia kata, okay, nama saya sekian-sekian, kami jual barang kemas lelong, whatever, semua tu lah. Lepas tu, bila kita dah, dia nak orang kata apa, nak memberikan keyakinan kepada kita untuk nak teruskan transaksi itu, dia kata, contohnya dia buat ayat macam ni, dia kata, sis jangan risau. Ni saya bagi gambar kad penalan saya. Dia siap bagi gambar kad penalan tu, kita nampak lah dalam WhatsApp tu, dia hantar lah satu gambar kad penalan tu. Dia mungkin duduk pegang ke, mungkin dia letak atas meja ke. Dan dekat kad penalan tu kita akan nampak lah nama dia siapa, alamat dia semua, nombor kad penalan semua tu kan. Lepas tu dia pun akan buat ayat macam ni lah, dia kata, sis jangan risau. Ni gambar kad penalan saya. Kalau saya tipu, sis boleh datang ke alamat ni, cari saya terus. Itu selalu berlaku, tuan-tuan dan perempuan sekalian. Bukan sekali, bukan dua kali, berkali-kali. Biasanya orang yang nak menipu ataupun scammer ni, mereka akan cuba untuk nak meyakinkan anda dengan pengenalan diri mereka. Dia nak yakinkan anda dengan nama mereka, dia nak yakinkan anda dengan lokasi mereka. Kalau orang Malaysia, dia akan cuba bagi nombor kad penalan, dia akan bagi gambar kad penalan depan belakang semua bagi. Kalau orang luar negara, dia akan tak gambar pasport lah apalah. Tu dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Lepas tu, kalau kita ni jenis yang tak berhati-hati, bila kita tengok, maka kita mungkin akan percayalah. Contohnya macam saya. Katakanlah saya nak beli komputer ataupun nak beli iPhone. Contohnya kan, tengok ada orang jual kat Facebook Marketplace. Dia kata, adik-adik saya nak jual ni, nak jual. Contoh kan. Lepas tu dia kata, kalau nak, deposit lah dulu dalam 1,000 ke apa ke, sebelum orang lain beli kan. Contohnya macam tu. Lepas tu dia kata, kalau tak percaya ni, alamat saya. Sekarang ni saya duduk kat Cyberjaya. Mungkin dia tipu alamat dalam kad penalan dia duduk kat Putrajaya. Saya tengok, dekat je lah. Kalau salah ni, saya pergi cari kat Putrajaya kan. Jadi saya pun percaya, contohnya. Jadi bila dia dah transfer duit nanti, hilang lah orang tu. Tu yang mungkin berlaku, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu satu contoh. Ada contoh lain yang juga dikongsikan dengan saya. Ini melibatkan isu sewa rumah. Orang yang datang kan, okey, anda perasan tak? Kalau anda pernah sewa rumah ataupun anda pernah menyewakan rumah anda, kadang-kadang tuan rumah tu akan minta salinan pengenalan diri. Contohnya salinan kad penalan ke, salinan apalah. Kalau orang Malaysia dia minta lah kad penalan dengan lesen memandu ke apakah. Kalau orang yang antarabangsa dia akan minta lah salinan pasport semua tu, dia minta lah kan. Jadi salinan tu kadang-kadang mereka mungkin bagi dekat anda soft copy, ataupun kalau dia datang jumpa depan, dia akan bawa dekat anda mungkin yang dah dicetak ataupun benda yang difotokopi. Jadi kalau fotokopi lagi lah anda tak boleh nak beza kan. Tu masalah dia. Jadi kenapa saya buat video ni, saya nak ceritakan kepada anda, tak kisahlah dia bawa pasport apa sekalipun. Macam saya kata tadi, sistem tadi tu membolehkan anda menghasilkan kad penalan ataupun pasport ataupun sebarang dokumen identiti diri dari bermacam negara yang ada di atas muka bumi ni. Jadi kalau dia bawa semua benda tu, ada kebarangkalian maklumat dalam tu semuanya tipu. Dia mungkin kata, nama dia mungkin nama John Doe contohnya. Anda tengok, lesen memandu nama John Doe, dekat dia punya pasport nama John Doe, alamat duduk kat US. Anda pun percayalah. Tengok-tengok bukan John Doe pun, tak tahu nama siapa, tak tahu daripada mana. Kalau dia duduk dekat rumah anda, kalau dia tak bayar sewa, itu kira nasib baik, tak bayar sewa saja. Apa yang lagi teruk, kalau dia duduk dekat rumah anda, dia curi barang dalam rumah anda, lagi dahsyat. Itu antara benda yang boleh dibuat. Jadi anda kena sentiasa berhati-hati kalau ada orang, tak kisahlah siapa-siapa, terutamanya orang yang anda jumpa di dalam internet yang mana anda tak pernah jumpa secara fizikal, yang nak meyakinkan anda untuk nak buat sebarang transaksi, terutamanya yang melibatkan wang. Sentiasa berhati-hati sebab apa saja gambar yang diberi boleh jadi tipu. Itu satu cerita. Nak tahu tak apa kemungkinan lain yang mungkin lagi dahsyat berlaku? Ni saya kongsikan dengan anda. Seperti mana yang kita tahu, negara kita dah ada beberapa kes yang melibatkan kebocoran data.
Jadi ada setengah organisasi yang terlibat tu dia mengaku, dia kata ya ada berlaku kebocoran data, kami minta maaf bla bla bla. Ada setengah yang sampai ke sudah tak mengaku, siap buat berita tiada kebocoran data berlaku. Itu semua tak penting. Yang pentingnya adalah ada setengah-setengah maklumat tu memang dah ada kat internet. Jadi data yang bocor tu, tengok dia punya severity kan. Ada setengah data bocor daripada contohnya ada organisasi yang baru-baru ni kena. Saya dah tengok dalam tu kan. Dalam tu ada macam-macam maklumat kita. Nama penuh, alamat surat menyurat, maklumat orang yang terdekat, alamat orang yang terdekat tu, alamat tempat kerja, semua ada dalam tu. Jadi apa yang boleh dibuat adalah orang jahat ni boleh ambil maklumat kita yang ada dalam data bocor tu contohnya, dan dia boleh hasilkan dokumen-dokumen palsu untuk nak buat benda-benda yang pelik-pelik. Tak kisahlah dia nak daftar akaun internet ke tak. Saya tak pastilah apa benda yang boleh buat. Dia boleh gunakan benda tu semua untuk nak hasilkan anda punya kad mendalan ke, anda punya pasport ke apa ke. Silap akhir bulan siap buat loan ke apa ke, saya tak pasti. Mungkin nak buat loan tu susah lah kan. Tapi benda-benda lain lah tiba-tiba sampai bil kat rumah anda. Jadi mungkin anda terfikir, dia kata macam mana saya nak dapat gambar semua tu. Lagi sekali saya tekankan ke anda. Menggunakan sistem ni, anda boleh masukkan apa saja maklumat yang anda nak. Bukan hanya teks, termasuklah gambar dan juga tanda tangan. Tu cerita dia. Dan tanda tangan ni bukan hanya tanda tangan anda. Kan anda kalau anda tengok kat belakang kad mendalan tu kan dia ada tanda tangan yang Ketua Pendaftaran Negara semua tu kan. Kan ada orang tu kan sentiasa berubah kan mengikut siapa yang jadi ketua pada waktu tu. Jadi anda boleh cari gambar tanda tangan Ketua Pendaftaran Negara kat dalam internet ni dan anda boleh letak kat belakang tu suka hati anda. Lepas tu, gambar yang ada dekat kad mendalan ataupun kad pasport tu, mana anda dapat? Ni saya ceritakan anda satu benda lah. Ni saya gunakan diri saya kan. Ada setengah orang di dalam internet ni ataupun atas dunia ni lah kan. Mereka menggunakan akaun media sosial dengan nama penuh mereka. Saya adalah orang yang bersalah. Saya memang pakai nama saya. Kalau anda pergi kat dalam internet, anda cari Adil Hidayat, memang Facebook saya nama Adil Hidayat. Jadi, kalau ada orang dapat cari nama anda, contohnya dia dapat nama tu daripada data yang bocor dan dia cari nama anda, jumpa kat dalam Facebook ke apa ke, mereka boleh ambil gambar daripada Facebook tu untuk nak hasilkan gambar kad mendalan dan pasport tipu tu. Dan apa yang menariknya adalah sistem tu sangat mudah untuk digunakan. Contohnya, saya ambil satu gambar saya dekat Facebook. Saya pakai ambil suka hati saja. Saya tak kisahlah gambar tu macam mana. Ambil sajalah, jadi nampak ada muka kan. Saya upload gambar yang besar macam tu. Sistem tu cukup pandai untuk nak ambil muka saya sahaja, buang background dan letak background putih untuk kad mendalan dan pasport tu. Sampai macam tu. Dan apa yang menarik lagi adalah, kalau saya nak, saya boleh masukkan tanda tangan saya supaya gambar tanda tangan saya tu ada dekat page kat atas pasport. Kan pasport kan kita kena sign kan? Kita boleh letak benda tu. Jadi cuba bayangkan kalau ada orang yang mempunyai maklumat diri anda, lepas tu kalau lagi dahsyat, kebetulan mungkin anda ni orang yang terkenal, tanda tangan anda semua ada, dia boleh gunakan semua maklumat tu untuk menghasilkan dokumen pengenalan diri anda yang tipu ni. Mungkin benda tu betul. Maksudnya maklumat itu betul, tapi mereka ada dokumen tu untuk mereka nak buat macam-macam. Kalau sebelum ni mungkin dia nak kena ambil kad mendalan anda, cari kat mana-mana. Sekarang dia boleh generate maklumat sendiri. Itu yang bahayanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya dah cerita benda ni kat Facebook semalam sebelum saya buat video ni kan. Dan memang ada orang kata kat Facebook, dia kata, alah tak payah nak tunggu masuk dalam dark web, pakai Photoshop pun boleh buat. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang betul. Sekiranya anda mempunyai pengetahuan menggunakan aplikasi-aplikasi yang untuk nak edit grafik dan sebagainya, anda boleh buat benda ni juga. Tidak ada masalah. Tapi untuk nak buat benda tu, anda kena ada sedikit pengetahuan. Anda tak payah jadi expert Photoshop, tapi anda kena reti pakai. Itu satu. Yang satu lagi, anda kena ada lah Photoshop, anda kena ada komputer dan sebagainya. Yang sistem ni, apa yang bestnya adalah, anda tak payah reti pakai apa. Anda hanya reti menggunakan internet sahaja. Anda pergi buka aplikasi itu, anda masukkan semua benda, maklumat yang anda nak, gambar semua tu masuk. Anda submit dekat dia, anda buat pembayaran melalui cryptocurrency dan anda akan dapat gambar tadi tu dalam tak salah saya tak sampai 3-4 minit. Laju gila. Tak payah susah payah. Pendek katanya kalau anda buat benda tu laju-lajuan, dalam 2-3 minit dah keluar ada gambar sekeping. Dan gambar yang dihasilkan tu bukan gambar-gambar bodoh-bodoh tau. Gambar dalam resolution yang sangat besar. 5,000 lebih ke 6,000 lebih kali 6,000 lebih. Memang anda boleh zoom.
suka hati anda nak buat apa. Dan apa yang lagi menarik adalah kan, apa yang lagi menarik ni saya cerita, sistem tu boleh buat macam-macam benda. Saya tengok macam saya kata gila lah sistem ni boleh buat macam benda kan. Okay, antara benda yang boleh dibuat macam tadi gambar kad menalan tu, gambar kad menalan yang saya pilih adalah gambar kad menalan yang diletakkan dekat atas lantai. So lantai tu lantai kayu, ada gambar kad menalan depan, kad menalan belakang. Saya buat macam tu kan. Anda boleh pilih supaya gambar kad menalan tu adalah gambar, contohnya ada orang duk pegang kad menalan tu macam tangan ni, macam anda ambil handphone, pegang, ambil gambar. So nampak separuh tangan, nampak kad menalan anda dikepit dengan jari macam ni. Dahsyat. Ataupun anda nak letak gambar kad menalan tu duk atas buku ke apa ke. Macam yang gambar pasport tu saya pilih. Gambar pasport tu dia ambil, ada shadow gambar ataupun senyum bayang, seolah-olah macam atas ni ada lampu, ada bayang, orang tu duk pegang handphone, ambil gambar pasport tu, dan ni nampak realistik. Itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, apa bezanya dengan Photoshop? Beza macam saya kata tadi, Photoshop anda kena reti nak pakai, anda kena belajar nak pakai, dan mungkin ambil masa sikit kalau anda baru nak buat. Tapi benda ni semua anda hanya perlu ada duit. Dan untuk pengetahuan anda, harga untuk nak menghasilkan gambar ni adalah sangat murah. Kalau saya convert lah benda tu semua menjadi ringgit Malaysia, saya rasa mungkin dalam lebih kurang dalam lingkungan RM20 ataupun RM25 ke bawah sahaja. Ada orang kata, RM25 mahal. Tak, RM25 tak mahal untuk nak menghasilkan dokumen tipu merepek macam tu, yang mana boleh digunakan untuk nak menipu orang berpuluh, beratus, berjuta. Ada orang yang kena tipu dengan nilai yang tinggi dengan hanya berdasarkan melihat gambar pasport salinan macam tu saja, sebab dia percaya. Itu dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, apa yang saya nak cuba tekankan dalam video ni adalah anda kena sentiasa berhati-hati. Terutamanya bila anda berinteraksi dengan mana-mana individu yang ada dekat internet yang mana anda tak pernah jumpa secara fizikal. Terutamanya bila benda tu melibatkan wang ringgit dan sebagainya, anda kena berhati-hati. Sebab scammer ni ataupun penipu ni, apa yang mereka akan buat adalah mereka akan cuba nak meyakinkan anda dengan identiti diri mereka, dan dalam masa yang sama mereka akan cuba untuk nak gesar-gesarkan anda. Jadi kalau anda tengah duk tergesa-gesa, anda tengah duk orang kata ralik dan sebagainya, anda tak akan perasan apa yang diletak kat dalam gambar semua tu kan. Anda akan nampak macam, betul lah kad menalan dekat situ, dan anda mungkin akan percaya. Ramai orang komen dekat Facebook, dia kata, alah gambar ni kalau kita perhati nampak sikit sana sengit-bengit, agar maklumat semua salah. Maklumat tu salah sebab saya sengaja letak maklumat salah. Gambar tu semua sengit-bengit ataupun tak betul sebab saya hanya letak gambar suka hati yang saya pilih kat Facebook. Kalau saya betul-betul nak menghasilkan dokumen palsu yang berkualiti tinggi, saya boleh gunakan maklumat yang betul. Ataupun maklumat yang cantik, maklumat yang boleh dipercayai, gambar dengan keadaan macam-macam. Kan? Saya buat ni bukan nak tunjuk ke anda bahawa ni dokumen palsu tipu orang masyarakat. Tak. Saya nak tunjukkan kepada anda bahawa benda ni boleh dibuat. Tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey. Jadi saya harap dengan apa yang saya sampaikan dalam video ni, ia dapat mendatangkan manfaat kepada kita semua untuk nak elakkan kita, keluarga kita, orang terdekat, rakan-rakan semua ni daripada menjadi mangsa penipuan, mangsa scam dan sebagainya. Silalah berhati-hati. Sentiasa berhati-hati. Sebab isu scam ni bukan satu benda yang orang kata apa dah selesai. Tak. Dia sentiasa berlaku daripada tahun lepas sampai tahun depan ataupun sampai bila-bila. Penipu ni sentiasa akan ada. Dan kita kena sentiasa berhati-hati. Itulah cerita dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya anda rasa video ni mendatangkan manfaat kepada anda dan mungkin berguna untuk orang lain, maka saya harap anda sudi untuk share video ni kepada siapa-siapa saja agar mereka juga mendapat pengetahuan tentang perkara ni. Dan dalam masa yang sama juga, sekiranya anda belum lagi subscribe ke channel YouTube Penawar Teknologi, maka saya harap anda sudilah untuk subscribe ke channel ni. Dan anda juga saya harap sudilah untuk follow Penawar Teknologi dekat ada macam-macam lah platform media sosial. Contohnya ada Facebook, ada Twitter, ada X, ada LinkedIn, ada Instagram dan sebagainya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insyaAllah kita akan jumpa lagi di episod yang seterusnya. Lagi sekali terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan sentiasalah berhati-hati.